Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, apa kabar semua? Baiklah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita dipertemukan lagi pada petang inilah insyaallah untuk saya berkongsi sedikit sebanyaklah ilmu ataupun pengalaman dalam menyimpan emas. Pengalaman dalam emas, dan saya mungkin boleh kongsikan apa yang saya tahu, apa yang saya rasa dengan menyimpan emas ini. Mudah-mudahan boleh bagi manfaat kepada rakan-rakan, teman-teman sekalian lah insyaallah. Jadi untuk petang ini ada satu persoalan yang kita akan jawab, kita akan rungkaikan lah pada petang ini. Sebelum itu suka saya untuk ingatkanlah, tuan-tuan boleh komen ya, letak komen di ruang komen tu, ataupun apa-apa persoalan boleh terus tanya tentang emas. Kalau ini berminat ingin tahu lebih lanjut tentang emas, saya bukan juga orang yang pakar untuk cerita tentang emas ni, tapi adalah pengetahuan sedikit hasil daripada pembacaan dan juga pengalaman saya sendiri dalam menyimpan emas ni lah. Saya bermula menyimpan seperti mana saya yang bagi tahu sebelum ni lah. Saya mula menyimpan emas dan mendalami pasal emas ni 2013 lagi. Simpanan pertama 1 dinar pada tahun 2014. Kemudian itulah apa yang berlaku sepanjang tempoh ni, banyak yang berlaku. Kemudian emas ini begitu sebenarnya membantu saya dalam disiplin untuk menguruskan wang. Begitulah, emas ini dapat bantu saya jadi disiplin, dapat rawat boros ataupun elak keborosan, dan juga emas, simpanan dalam emas membantu saya untuk membuat simpanan kecemasan yang sebelum ini bertahun-tahun kerja tetapi tidak mampu buat simpanan walaupun RM1,000 dalam akaun. Sedih kan? Sedih. Sebab 5 tahun, 6 tahun kerja tetapi tidak dapat buat simpanan. Anda mungkin teman-teman mungkin ada hadapi situasi yang sama. Okey, ada satu mata melihat ya. Anda mungkin ada situasi yang sama apabila Anda sudah bekerja, kalian sudah bekerja lama tetapi masih tidak dapat buat simpanan. Itu sedihlah. Maksudnya apabila berlaku apa-apa kecemasan, kita mungkin akan terpaksa meminjam duit dengan orang lain, ataupun kita mungkin terpaksa berhutang dengan orang lain, dan itu pun satu yang amat sebenarnya memalukan sebenarnya. Jadi untuk itu saya dengan pengalaman sebelum ini saya ingin kongsikanlah kelebihan ataupun apa pengalaman saya dengan dari simpan emas ini. Mudah-mudahan ia juga akan dapat membantu kalian dalam pengurusan kewangan terutamanya insyaallah, mudah-mudahan. Okey, baik. Apa yang kita akan rungkaikan pada hari ini, satu persoalan. Okey, apa persoalan dia? Apa istimewanya simpan emas kepada saya? Apa istimewanya simpan emas kepada saya? Baik. Yang pertama, istimewa simpan emas ni, tuan-tuan, kalian, kita tengok dulu satu gambar ya. Kita sama-sama tengok satu gambar. Kejap ya. Kejap. Okey, ini dia. Okey, baik. Kita tengok satu gambar ini. Apa istimewanya simpan emas ni? Ini daripada gambar raja ni, daripada gambar poster ni kita boleh nampak. Dia kata belajar simpan emas. Okey. Apa istimewa simpan emas ni berbanding dengan simpan duit dalam jangka masa yang panjang? Kita tengok sama-sama. Sekiranya seseorang tu pada 5 tahun lepas lah katakan, dia simpan duit 2,619. Pada masa tu nilai duit ini bersamaan dengan 10 gram ataupun nilainya pada hari inilah kan 10 gram. Kemudian dia simpan duit itu selama 5 tahun. Okey. Dan satu lagi keadaan, dia simpan emas 10 gram dalam masa 5 tahun. Okey. Apa bezanya? Okey, kita tengok kepada hasil yang ditulis di bawah. Apabila seseorang ni dia simpan duit dalam tempoh 5 tahun,
dalam jangka masa yang panjang lah ni kan kiranya, wang itu akan tetap bernilai 2,619. Okey. Itu adalah hitungan berdasarkan inflasi 3% setahun. Duit itu akan bernilai RM2,201 pada waktu itu. Jadi simpan duit lama-lama ni dia ada inflasi, dia ada susut nilai dia. Tetapi berbeza dengan simpan emas 10 gram, contoh dalam masa 5 tahun. Okey, kita akan tengok apa yang akan jadi kalau simpan emas dalam masa 5 tahun. Emas itu akan bernilai 4,275. Walaupun pada asalnya 10 gram emas yang dibeli dengan harga 2,619, padahal selepas 5 tahun disimpan dia akan menjadi 4,275. Hitungannya adalah berdasarkan kadar 10,3% kenaikan harga emas setahun. Nampak tidak beza dia? Jadi keistimewaan simpan emas yang pertama, nilainya insya-Allah terjamin dalam jangka masa yang panjang. Senang cerita, tahun 2000 harga segram emas baru 30 ringgit 1 gram, dan pada hari ini harganya sudah mencecah 272 1 gram. Okey. Baik. Kita kembali. Itu yang pertama. Okey, yang pertama kita dapat lihat nilai emas ni terjamin dalam jangka masa yang panjang. Okey, baik. Yang kedua, apa keistimewaan emas ni? Keistimewaan emas ni kita boleh jual bila-bila masa. Bila kita peganglah physical gold tu kan. Bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Kalau kita pegang emas ni, kita boleh bawa ke luar negara dan kita boleh jual di sana, kita boleh dapat duit cash di sana. Okey. Ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman dulu lah, dipanggil Perang Vietnam dan Amerika. Okey, Perang Vietnam dan Amerika. Pada masa itu, boleh komen ya, boleh komen. Pada masa itu Perang Vietnam dan Amerika dia berlarutan yang sangat panjang. Jadi rakyat Vietnam masa tu dia larikan diri daripada negara Vietnam. Dan mereka lari tidak lari dengan duit, tapi mereka lari dengan kepingan-kepingan emas yang dipanggil sebagai Kim Tan. Kepingan emas yang dipanggil sebagai Kim Tan. Okey, kepingan emas ni ada kita tengok sama-sama. Sekejap. Okey. Ini dia. Kepingan-kepingan emas yang bernama Kim Tan. Dianya sangat tipis dan dia boleh diselit di celah-celah baju. Di celah-celah baju tu. Dan dia bawa lari. Dia lari ke negara sebelah negara jiran atau negara-negara lain, dia bawa lari Kim Tan ini. Dia masukkan di celah-celah baju dia. Kemudian bila dia perlukan sesuatu atau perlukan cash untuk beli barang keperluan dia di tempat yang baru, untuk memulakan kehidupan di tempat yang baru, dia gunting ni kepingan emas ini dan dia jual. Kemudian dia dapat duit, dia belilah apa-apa barang keperluan untuk memulakan kehidupan dia. Nampak tidak? Okey, baik. Okey. Jadi yang kedua tadi, apa istimewanya? Emas ini dapat kita tukar kepada tunai pada bila-bila masa di mana-mana jua, seperti yang berlaku kepada rakyat Vietnam. Ini emas, kepingan emas rakyat Vietnam, iaitu yang kita panggil Vietnam Kim Tan. Vietnam Kim Tan, dia boleh gunting dan dia gunakan. Inilah antara istimewanya bila orang tu menyimpan emas. Okey, baik. Kita kembali kepada yang ketiga. Okey, baik. Apa istimewa simpan emas yang ketiga? Yang ketiga ni kita jawab dengan satu persoalan. Okay, apa persoalan dia? Apakah aset yang boleh disimpan sikit-sikit, kecil-kecil? Apa dia? Tidak lain tidak bukan ialah emas. Ya,
Emas adalah aset yang kita boleh simpan sedikit-sedikit. Okey. Okey. Okey, terima kasih atas pengisian. Sama-sama. Okey, emas tidak perlukan modal yang besar untuk kita mula menyimpannya. Okey, berbanding dengan aset yang lain, contohnya hartanah, tanah kah ataupun rumah kah, kita perlukan modal yang besar untuk kita mula membelinya atau mula memilikinya. Dan tidak ada orang jual tanah satu kaki persegi, jual tanah sekian-sekian untuk kita boleh beli, kecuali tanah untuk berkebun lah. Okey. Tapi tanah untuk ini tidak boleh dibeli sikit-sikit, ataupun rumah tidak boleh beli bahagian mozaik kah, bahagian pintu dulu kah, tidak boleh disimpan begitu. Tetapi istimewanya emas, kita boleh mula menyimpan dia sedikit-sedikit, 1 gram demi 1 gram, dan bahkan terkini kita boleh simpan lagi bermula serendah RM100. Ya, betul, RM100 saja kita perlukan untuk kita bermula menyimpan aset, iaitu emas. Aset yang itu emas. Okey. Baik, itu yang ketiga. Kita masuk kepada yang keempat, yang terakhir. Emas istimewanya dia sebab tiada siapa yang tahu kita simpan berapa gram emas, melainkan kita beritahu orang lain lah. Tiada siapa yang tahu. Sebab apa? Robert Kiyosaki cakap. Robert Kiyosaki ni antara pakar kewangan Jepun kan. Dia sebutkan emas ni tidak ada dalam sistem kewangan di dunia. Jadi setiap orang yang menyimpan emas, sistem kewangan tidak tahu. Okay? Bukti real yang berlaku kepada saya apabila salah seorang penyimpan, sahabat penyimpan emas, dia ni telah diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt. Akaun bank semua tak boleh buka. Semualah akaun di dalam sistem kewangan, akaun bank dan harta sekalian semua tak boleh. Tetapi dia still ada satu harta yang dia boleh simpan, yang dia boleh gunakan, iaitu emas. Dan masa tu dia buntu, walaupun dia sebenarnya ada duit, kemudian dia tukarkan kepada emas. Itulah dia antara istimewanya apabila kita ni menyimpan emas. Dengan ilmu kita akan rasa lebih yakin, kita akan rasa lebih seronok, dan sebenarnya itulah yang akan membantu kita untuk dapat buat saving, at least saving. Nanti kita akan cerita pada sesi-sesi yang akan datang lah, insyaAllah. Okay? Jadi selain itu, kekayaan juga berada di tangan kita. Apabila orang menyimpan emas ni, kekayaan berada di tangan dia. Sebab apa? Bila dia simpan duit, bila digunting dua duit tu, contoh not RM100, kita potong dua, nilai dia akan jadi kosong, tuan-tuan, tidak bernilai lagi. Tetapi kalau ada kepingan emas, kita potong dua, dia still bernilai. Itulah beza simpan. Itu istimewanya apabila kita menyimpan emas. Okey, jadi saya simpulkan ada 4 yang istimewa apabila seseorang tu menyimpan emas. Satu, nilainya terjamin jangka masa panjang, insya-Allah. Okey, yang kedua, senang ditukar kepada tunai, senang dibawa ke mana-mana sahaja, dan dia laku di mana-mana negara. Yang ketiga, dia adalah aset yang mampu milik sekecil 1 gram, bahkan serendah RM100. Okey. Dan yang keempat, emas penyimpannya tiada siapa yang tahu berapa banyak dia simpan emas. Bahkan orang yang muflis diisytiharkan bankrupt pun masih boleh lagi menyimpan emas, insya-Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian. Jadi kepada sesiapa yang berminat, selepas ni siapa yang tengok video ni, siapa yang berminat atau ingin belajar bagaimana untuk mula menyimpan emas serendah RM100, boleh tengok di ruang komen nanti. Kita akan letakkan ini, kita boleh letakkan info emas. Ini info emas. Tuan-tuan boleh belajar lagi berkenaan dengan info emas, tentang emas ni. Dan boleh juga tuan-tuan dan puan-puan boleh masuklah ke dalamnya, jenguk-jenguk dan singgah. Boleh baca sendiri info-info yang saya kongsikan di dalam channel Telegram itu. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah pada masa dan waktu yang sama esok, insyaAllah pukul 4.15. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.